Apa khabar murid-murid semua? Mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat pada hari ini. InsyaAllah pada petang ini kita menyambung pelajaran tajwid kita. Tapi sebelum itu, marilah sama-sama kita buka pelajaran kita pada petang ini dengan membaca doa sebelum belajar. Ya, doa sebelum belajar ada dalam buku teks. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijni minaz zulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah li bima'rifatil ilmi wa nawwir qalbi kama nawwarta syamsa wal qamara wa sahhil li abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Itu dia tadi doa sebelum belajar. Mudah-mudahan dengan bacaan doa itu tadi urusan pembelajaran kita pada petang ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan anak-anak murid semua akan diberi kefahaman tentang pelajaran pada hari ini. Amin. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, Ustaz nak ulang dulu pelajaran kita yang lalu minggu lepas ya, iaitu hukum nun, sakinah dan tanwin. Jadi apa arti nun, sakinah dan tanwin? Nun yang tidak berbaris atau nun bertanda mati. Apa arti tanwin? Baris dua di atas, baris dua di bawah dan baris dua di depan. Berapa tanda tanwin? Ada 3 tanda tanwin. Pertama, nun yang tidak bertanda. Yang kedua, cuba tengok situ, nun yang bertanda sukun. Dan yang ketiga, nun berada tanda mim kecil di atasnya. Okey. Kemudian ada berapa pula tanda tanda nun sakinah tadi yang atas ya. Kemudian yang bawah ni ada berapa tanda tanwin? Tanda tanwin ada 3, iaitu tanwin itba, tanwin iklab dan tanwin tarkib. Jadi di atas tu nun sakinah ada 3 tanda, di bawah tu tanwin ada 3 tanda. Dan soalan berikutnya, ada berapa hukum nun sakinah dan tanwin? Ada 5. Apa dia? Izhar halki, ifa hakiki, iklab, idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Jadi itu pelajaran kita yang lalu. Jadi hari ini kita nak teruskan pelajaran kita hari ini kita nak teruskan. Tengok muka surat 5 pelajaran kita unit yang kedua ya, tajuk izhar halki. Ini hukum yang terbit daripada nun sakinah yang tanwin yang pertama ya, izhar halki. Jadi kita tengok apa arti izhar halki. Arti izhar halki ini ada 2. Yang pertama pada bahasa, arti yang kedua pada istilah. Kita tengok satu-satu. Apa arti izhar halki pada bahasa? Jelas, nyata dan terang. Pendek aja. Ustaz ulang. Arti izhar halki pada bahasa ya. Jelas, nyata dan terang. Arti yang kedua, arti izhar halki pada istilah. Yang ini panjang sikit ya. Apa arti dia? Melafazkan nun sakinah atau tanwin dengan jelas, nyata dan terang apabila bertemu dengan salah satu daripada huruf izhar. Ini arti izhar halki pada istilah ya, dipanjang sikit. Saya ulang. Melafazkan nun sakinah atau tanwin dengan jelas, nyata dan terang apabila bertemu dengan salah satu daripada huruf izhar. Jadi izhar halki ini ada 2 makna, ada 2 arti. Satu arti pada bahasa, yang kedua arti pada istilah. Yang ni kamu kena hafal ya. Baik, kita pergi yang bawah. Huruf izhar halki. Ni Ustaz nak sebut ulat apa ni? Ulat gonggok. Cuba tengok. Kita kira ya, ulat gonggok tu ada berapa dia bulatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huruf izhar halki ada 6. Ya, iaitu apa dia? Hamzah, ha,
Ain, ha, ghin, kha. Huruf izhar halqi itu ada 6. Saya ulang. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Macam mana nak ingat yang 6 ni? Ya, Ustaz nak bagi kamu petua ya. Baik, cuba tengok. Ada 4 huruf yang bentuk dia sama. Ya, tetapi yang bezakan dia adalah titik. Tengok. Ain dengan ghin. Ya, ain dengan ghin. Bentuk sama, beza dia titik. Kemudian seterusnya apa? Ha dengan kha. Bezanya ialah titik juga. Jadi nak senang ingat, ain, ghin, ha, kha. Dah dapat 4 dah. Ya, tambah 2 lagi. Hamzah dengan ha. Dapatlah 6 huruf izhar halqi. Jadi ada berapa huruf izhar halqi? Ada 6 huruf. Apa dia? Hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha. Baik, kita lanjutkan. Seterusnya, hukum bacaan izhar halqi. Hukum bacaan izhar halqi ni maksud dia macam mana cara kita nak baca misal-misal hukum izhar halqi. Okey, mari kita wajib dibaca dengan jelas, nyata dan terang. Bunyi nun mati atau tanwin tanpa dengung apabila bertemu dengan huruf-huruf izhar. Ustaz ulang ya, hukum bacaan izhar halqi ni ya. Wajib dibaca dengan jelas, nyata dan terang bunyi nun mati atau tanwin tanpa dengung apabila bertemu dengan huruf-huruf izhar. Itu dia cara ataupun hukum bacaan izhar halqi. Okey, kita teruskan. Tengok muka surat seterusnya, muka surat 6. Muka surat 6. Hari ni Ustaz nak ajar kamu membaca contoh-contoh ataupun misal izhar halqi. Kita tengok erti dulu. Tengok erti izhar halqi ya. Mana erti izhar? Kita tengok erti dia. Erti pada bahasa apa dia? Jelas, nyata, terang. Maknanya bila kita membaca hukum izhar halqi ni, kita kena baca nun sakinah dengan atau tanwin tadi dengan bacaan yang nyata, dengan bacaan yang jelas, dengan bacaan yang terang. Nun sakinah dan tanwin tadi kita baca dengan jelas, dengan nyata dan dengan terang. Okay, tengok contoh yang pertama. Kita besarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok cara baca dia. Wayan auna. Macam tu cara baca dia. Tengok seterusnya. Min ahli. Kita jelaskan bunyi nun sakinah tadi. Tengok ke depan dia. Azabun alim. Bunyi tanwin tu kita jelaskan, kita nyatakan. Kita tengok bawah. Minhum. Seterusnya. In hadza. Kita teruskan. Asihrun ahadza. Asihrun hadza. Jadi kita jelaskan bunyi nun sakinah tadi dan kita jelaskan juga bunyi tanwin. Kita teruskan lagi. An'amta. An'amta. Maksudnya min alaqatin. Teruskan lagi. Azabun azimun. Okay. Tengok misal ni bawah. Watan hituna min hakin ato'an hisaban. Bunyi nun sakinah dan bunyi tanwin tu kita jelaskan, kita nyatakan, kita terangkan. Contohnya bawah. Fasayun riduna. Contohnya min ghammin.
Terusnya la'afuun ghafurun. Bunyi nun sakinah dan bunyi tanwin tadi kita terangkan. Teruskan lagi. Wal munkhaniqatu. Seterusnya min khaufin. Teruskan lagi. Karratun hasiratun. Jadi kita jelaskan, kita nyatakan bunyi nun sakinah dan tanwin tadi. Begitulah cara membaca contoh-contoh ataupun misal-misal daripada izhar halki. Bagaimana nak bacanya? Ialah dengan menyatakan dengan jelas, dengan terang bunyi nun sakinah atau tanwin. Bila nak nyatakan, nak jelaskan, apabila nun sakinah itu bertemu dengan huruf-huruf izhar halki. Ada berapa huruf izhar halki? Ada 6. Ni dia dekat ulat ni, ada 6. Jadi itulah dia murid-murid pelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan tajuk izhar halki. Jadi sebagai tugasan kamu di rumah, ustaz nak kamu menulis dalam buku tulis, ya, tajuk izhar halki. Kemudian ustaz nak kamu tulis apa dia? Erti izhar halki pada bahasa, erti pada istilah, huruf izhar halki dan hukum bacaan izhar halki. Ada 4. Pertama apa nak kena tulis? Erti pada bahasa, erti pada istilah, kemudian huruf izhar halki, kemudian hukum bacaan izhar halki. Selesai kamu tulis, ustaz nak kamu hafaz. Ya, selesai tulis, ustaz nak kamu hafaz. InsyaAllah pada minggu-minggu akan datang, apabila kita sudah habis 1 atau 2 tajuk, ustaz akan bagi kamu latihan. Ustaz tengok, ya, nak tengok kefahaman kamu. Kamu faham atau tidak kamu belajar tajuk-tajuk yang ustaz beri. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.